Testing, tes, tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian ilmu tauhid kita dalam kitab Ad-Durrus Tsamin karangan Syekh Daud Al-Fatani, yang mana kita telah pun sampai pada muka surat 81 82 81 atas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Cikgu. Okay. Dan kata Syekh Abdul As-Samlawi rahimahullahu ta'ala, maka betapa seorang bertanya daripada negeri yang telah dijadikan Allah dengan tangan kudratnya dan menjadikan dia tempat tersebut, yakni negeri itu tempat ketetapan, tempat menetap bagi segala kekasihnya. Tempat apa ni tuan? Syurga. Kita sedang membicarakan sebuah negeri, sebuah tempat ma'ainun ra'at wala udhunan sami'at wala qalbun khatarat. Tempat yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dikhayalkan oleh hati. Tak tahu macam mana hebatnya syurga itu, nikmatnya syurga itu. Tapi kita yakin bahawa syurga itu wujud. Yang mana negeri akhirat ataupun syurga itu dijadikan Allah dengan tangan kudratnya, dan dia jadikan tempat itu ketetapan, tempat menetap segala kekasihnya. Bukan dunia ni. Dunia tempat sementara, tempat tetap akhirat, dan dipenuhkan di dalamnya daripada segala karamatnya, kemuliaan-kemuliaannya, dan rahmatnya, dan ridwannya, redanya, dan yang disifatkan nikmatnya itu dengan kemenangan yang amat besar sekali, fauzan azim, dan yang diberi kerajaannya dengan kerajaan yang kabir. Idza ra'aita thamma ra'aita mulkan kabira. Idza ra'aita thamma, dan surah Al-Insan kata, apabila engkau melihat di sana, kau melihat di akhirat itu besok, ra'aita mulkan kabira, kau akan nampak sebuah kerajaan yang besar. Kabir, besar. Tak pernah kau pandang begitu, tak pernah lihat kau di dunia ni sehebat itu negeri itu. Kerajaan yang sangat besar. Bayangkan, sekecil-kecil syurga itu adalah seluas langit dan bumi. Itu paling kecil sekali. Paling kecil seluas langit bumi. Seorang puas duduk. Kita kat dunia jemut jenuh berebut. Dan yang disifatkan nikmatnya itu dengan kemenangan besar katanya, dan diberikan kerajaannya dengan kerajaan yang kabir, yang besar sekali, dan ditaruhkan di dalamnya segala kebajikan sekaliannya. Semua yang baik-baik di dalam tu.
dan disucikan dia daripada tiap-tiap yang cela dan kebinasaan dan kekurangan. Itu syurga. Kalau neraka pula opposite, terbalik daripada itu. Segala yang keji, segala yang busuk, segala yang putus asa, segala yang menakutkan, segala yang menyakitkan, menyedihkan, neraka. Adapun dunia ni campur. Syurga ada, neraka pun ada. Maksudnya kat dunia ni, kalau kita nak dapat nikmat saja, tak nak susah, mimpi di siang hari. Sebab itu kat syurga. Kalau kita kata kat dunia ni azab saja, susah je, tak ada senang, itu pun orang yang menggigau, mimpi buruk. Kerana dunia ni tak semua buruk. Yang macam itu kat neraka. Allah telah mentakdirkan semenjak azali, dunia ni dicampur. Kalau nak yang baik semua, tempatnya syurga. Kalau nak yang jahat-jahat, yang teruk-teruk, siksaan, azab, neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama orang yang bakal masuk syurga, bakal masuk neraka, dengan orang yang bakal masuk syurga. Tak sama. Allah. Orang bakal masuk syurga ni humul faizun, itulah orang yang berjaya. Orang sebenar-benar berjaya tu. Maka jika engkau tiada daripada buminya, maka jika engkau tiada, tanya daripada bumi. Kalau kau nak tahu bumi syurga ni macam mana, tanah syurga tu macam mana, maka iaitu kasturi. Masya Allah, bumi dia buat pada kasturi, bukan tar, bukan batu. Dan za'faron, berkilau-kilau, kekuning-kuningan, baunya harum kasturi. Seluruh syurga tu tak ada yang busuk langsung, tak ada busuk. Dalam syurga tak ada kencing, tak ada tai. Kentut ada wangi. Angin keluar wangi, harum. Busuk tak ada. Api tak ada. Nak masak tak ada. Nak makan tengok je jadi. Sebab api tak boleh ada dalam syurga. Api benda yang panas tak ada. Begitulah bayangan yang diberikan oleh ulama dalam syurga tu. Dan jika engkau tanya pula daripada atapnya. Atap dia buat pada apa? Atap syurga ni. Maka iaitu arash ar-Rahman. Syurga ni bawah arash. Arash tu menjadi atap dia. Dan jika engkau tanya pula daripada bilatnya, yakni lantainya. Balat tu lantai. Lantai dia buat pada apa? Maka iaitu daripada kasturi yang sangat harum. Harum sangat, wangi sangat. Dan jika engkau tanya pula daripada anak batunya, batu-batu dalam syurga tu macam mana, maka iaitu daripada lu'lu' dan jauhar, yakni permata delima. Tak jumpa batu biasa, batu kerikil tak ada. Batu-batu yang kat rumah kita, kat batu je, tak ada. Semua batu-batu delima. Allah, batu permata lah ke, semua mahal. Ya Allah, syurga. Dan jika engkau tanya pula daripada binaannya, dia buat daripada apa ni? Bangunan-bangunan tu buat daripada apa? Maka iaitu daripada emas dan daripada perak. Emas, perak. Besi tak ada. Kita konkrit, batu, berebut rumah, berebut tanah. Allah, kat syurga besok tak gaduh nak rebut. Rumah semua berdemas. Ini cara kita berfikir, cara kita faham, cara kita buat perbandingan, supaya terbit rindu untuk ke syurga itu. Harus gitu.
Bila kita rasa rindu kepada syurga Allah, maka manislah kita beramal di dunia ni. Waktu orang-orang zaman Osmaniyah tu, sultan-sultan ya, dekat belakang rumah mereka dia akan buat satu taman yang indah. Bila datang orang-orang daripada Eropah menakluk kerajaan-kerajaan Turki, Osmaniyah, terkejut tengok taman, buka taman. Apa banyak sangat taman ni? Rupanya satu amalan bagi orang di Osmaniyah, zaman Osmaniyah tu, dia buat taman tu, dia nak ingat syurga. Jannah tu kan syurga, taman. Buat taman ni masuk taman dunia, tidak taman syurga. Ya Rabb. Dan jika kau tanya pula daripada pokok kayu dia, pokok dia buat pada apa? Maka tiada padanya daripada pohon kayu melainkan batangnya itu dibuat daripada emas. Oh, pokok kayu tak ada. Pokok tak tengok, pokok kayu tak ada. Batang pokok semua emas. Macam mimpi Atau daripada perak. Emas perak. Tiada daripada kayu dan khasyab. Khasyab tu kayu lah. Papan kayu, khasyab kayu, tak ada. Jika kau tanya pula daripada apa buah kayunya, buah-buahan kat situ macam mana, maka adalah satu buahnya umpama kirbah yang terlebih lembut daripada dadih. Besar buah kirbah, lepas tu dia lembut pada dadih tu. Dadih tu apa kira? Macam yogurt. Macam yogurt. Lembut pada turi. Pegang lembutnya, lembut. Buah-buah dari syurga tu lembut. Tak ada yang keras. Sebab keras susah. Syurga tak ada susah. Tak ada buah durian duri-duri, tak ada. Nak makan, pegang, sedap. Dan terlebih manis daripada madu. Allah. Dan jika kau tanya pula daripada daunnya, daun syurga ni macam mana, maka apa yang terlebih lembut dan halus daripada kain pakaian. Oh, daun dia punya lembut, bila pegang macam tisu, pegang, lembutnya, ya Allah. Bayang tuan-tuan, pegang daun lembut daripada kain kapas lagi. Dan jika kau tanya pula daripada sungainya, sungai dia macam mana sungai dalam syurga, maka bahawasanya beberapa sungai daripada susu yang tiada berubah rasanya. Bayangkan tuan-tuan, nampak sungai susu mengalir, susu. Bukan susu dah seledi tu, susu syurga. Susu, tak tahu susu apa, susu. Haus, minum. Dan beberapa sungai daripada arak yang amat lazat. Kata orang tanya, arak boleh ke? Arak haram kat dunia, kat syurga halal. Tapi dia bila minum tak pening, dia sedap. Pening tak ada, mabuk tak ada. Tapi arak, bagi orang yang meminum akan dia sedap minum arak, sungai arak. Dan beberapa sungai daripada madu yang sudah bersih daripada lilinnya, dah keluar daripada bekas dia. Betul-betul khalis, betul-betul madu. Kita kat dunia ni jenuh cari madu lebah, madu talang lah, madu Yaman lah, sedap, bila makan sihat. Tapi kat syurga besok madu je ada, lebah tak ada. Lebah sangat, madu je. Madu, sungai madu. Masya Allah. Dan beberapa sungai daripada air tawar. Dia ada empat. Jadi sungai dalam syurga ni dia empat macam. Susu, arak, madu, air tawar. Pilihlah nak minum apa. Bosan tak ada. Sekali-sekali minum air tawar, sekali-sekali minum air madu, sekali-sekali teragak nak minum susu pula. Masya Allah. Apa nak lagi tuan? Sungai free, tak payah bayar, free. Tak ada yang nak minum apa. Allah. Tu syurga ya. Yang tiada berubah, dia macam tu je air tawar dia, jernih, sedap.
Dan jika engkau tanya pula daripada makanannya, makanan syurga ni macam mana ustaz? Apa kita makanan syurga ni? Maka beberapa buah kayu, barang yang kau suka, buah-buahan yang kau suka dan yang kau pilih. Pilihlah kau nak makan apa, suka macam mana, warna apa nak, boleh pilih. Dan daging burung yang engkau berahi, yang kau suka. Dia dalam kitab Jawahir Makhluk tu kata daging burung tu besar, terbang. Kita tengok ma tashtahi, apa tu, ini nak makan burung ni, sedap ni. Bawa sini ni, pop, dah masak dah. Dah siap dah. Hak kita tengok tu tiba-tiba dah jadi hilangan dah. Lepas tu makan dah. Makan. Alhamdulillah. Jadi burung balik. Tulang tadi ni jadi burung balik, terbang balik. Macam itulah makanan syurga tu. Makan, dah siap makan, tulang dia jadi burung balik, terbang balik. Nikmat burung syurga. Burung dunia ni tak ada itu kan. Dan lagi apa lagi? Dunia paling sedap daging apa? KFC. Simpan sehari dah busuk dah. Ini syurga. Masya Allah. Ma'ainan ra'at, mata tak pernah nampak. Lagi apa lagi? Dan kau tanya pula, jika kau tanya apa minumannya, maka sungai Tasnim dan Zanjabil, dan Kafur, itu nama-nama tu. Tasnim, Zanjabil, Kafur. Yang saya ingat dalam tafsir tu, Tasnim tu, kenapa nama dia Tasnim? Itu yang saya ingat. Tasnim ni dia ambil dia kata-kata sanam. Sanam tu bonggol unta. Kenapa air tu nama dia Tasnim? Kerana air tu dia air minum tu, dia bukan semua kat dia terawang-awang kat udara. Air Tasnim ni, air tu dia macam bonggol unta je ni. Dia naik turun, dia naik dia turun, dia naik dia turun. Bila kita haus, kita ambil gelas, kita tadah aja, air itu dia masuk sini. Dia masuk sini. Lepas tu kita minum. Khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk, air dia tu. Khitam tu mana hujung air tu. Kalau kita biasa kalau minum kopi, teh, last tu kita tak minum dah, sebab dia dah kelat, dah pahit. Air syurga makin minum makin harum. Hujung dia tu kasturi. Nikmat. Nak minum lagi, nak minum lagi, nak minum lagi. Tak puas. Dia punya kerak air tu bau kasturi. Itu dia. Air dia 3 jenis yang dalam Quran sebut. Ni benda-benda ni kita tak boleh nak bayang. Cuma sikit-sikit disebut dalam tafsir macam mana rupa dia tu. Dia kata rupa dia tu macam mana. Mana tu ni? Terlompat. Jadi Tasnim, Zanjabil, Kafur. 3 nama jenis air. Dan jika engkau tanya daripada berjananya, bekah dia macam mana, maka daripada emas dan perak, jernihnya terlebih daripada di dalam gelas. Dia emas tapi boleh nampak tembus kat dalam. Dan jika engkau tanya pula daripada pintu syurga, maka adalah luasnya 40 tahun perjalanan. Ya Allah, besar perjalanan, tak jumpa hujung pintu. Pintu syurga ni tak jumpa hujung, 40 tahun perjalanan. Jika kau tanya pula daripada tiup anginnya, ada angin tak dalam tu, bagi pohon kayunya, maka bahawasanya terlebih merindukan bagi hati daripada kendang bagi orang yang mendengar akan dia. Angin tu tiup dia ada bunyi. Angin tu bila dia tiup, dia kena kat pokok, dia bunyi. Dia boleh kena, dia bunyi. Merdunya angin tu bila dia tiup kat pokok tu, lebih merindukan hati. Maknanya lebih kita ni terkenang-kenang, sedap bunyi dia tu, daripada pukulan gendang orang yang mendengar dia. Orang main gendang, oh sedap dia main gendang ni. Tapi bunyi
angin yang tiup pada daun-daun pokok dalam syurga ni sangat merindukan. Apa maksud tu? Maknanya merdu sangat. Sedap dengar tu, dengar. Nak dengar lagi, nak dengar lagi, nak dengar lagi. Tu. Dan jika engkau tanya pula daripada naungan kayunya, naungan tu, dia punya naung macam mana? Pokok kayu makna pokok lah. Dia punya naung tu berapa luas? Maka satu pohon kayunya perjalanan kuda yang sangat pantas. Dia pelarikan bersungguh-sungguh di bawah naungnya 100 tahun. Tiada dapat diputuskan dia. Pokok tu punya besar. Kalau kita naik kuda 100 tahun nak sampai hujung pokok tu tak sampai. Besarnya pokok syurga tu. Tu pokok-pokok ni kita kena sayang. Pokok dunia ni yang kita buang semua, dia memberikan bayang-bayang dia tu, teduhan dia tu. Rasa macam dalam syurga tu macam waktu petang di bawah pokok ditiup angin, macam tu perasaan dia tu. Dekat syurga pokok ada besar dan tiada dapat diputuskan. Dan jika kau tanya pula daripada luasnya, maka luas syurga ni macam mana? Maka sekurang-kurang milik seorang mukmin dalam mil mahligainya daripada sararnya, maknanya dia punya katil dia tu, dan kebunnya perjalanan 1000 tahun. Tu dia 1000 tahun tak sampai-sampai ujung. Itu yang paling kecil tu. Dan jika engkau tanya pula daripada khemahnya, khiyam, fi khiyamihi. Jadi mahligai tu, tak tahu dalam syurga ni dia tak sebut rumah, dia sebut khemah, khiyamiha, ya. Dan beberapa kubahnya. Maka satu-satu kemah itu daripada yang berongga panjangnya 60 mil. Tu dia kemah apa tu, 60 batu. Dalam tu panjang kemah, dalam tu 60 batu. Dan jika engkau tanya pula daripada tinggi kemah tu, maka iaitu beberapa bilik yang dari atasnya bilik yang dibinakan dia pelari air di bawahnya, beberapa sungai. Jadi kalau kau tanya macam mana tinggi dia ada berapa banyak bilik dari atas tu. Dari atas bilik tu yang dibinakan dia pelari air di bawah. Bawah tu ada air sungai. Kemah ni duduk atas, bawah tu ada sungai mengalir kat bawah tu. Masya Allah. Dan jika kau tanya pula daripada jauh tingginya, maka telik olehmu kepada bintang. Kalau kau tengok kat atas kemah tu, berapa jauh mata pandang, maka kau telik kepada bintang pada tempat naik matahari. Itulah tinggi dia. Kemah apa tu? Atau pada tempat jatuh matahari. Kau tengok matahari naik tu, kau nampak bintang, atau matahari tu kau nampak bintang. Macam itulah tinggi tu. Pada langit yang tiada hampir memandang oleh mata. Dan jika kau tanya pula daripada hamparannya, hamparan syurga ni apa dia? Maka di dalamnya itu daripada istibrak yang terhampar pada atasnya martabatnya. Kita pun dah tak tahu dah apa benda tu. Istibrak sebut dalam Quran. Dan jika kau tanya daripada mukanya dan elok mereka itu, muka-muka orang syurga ni macam mana rupa dia, cantik dia macam mana, maka seperti bulan purnama. Semua cantik, semua cantik, bodoh tak ada, semua cantik. Dan jika kau tanya daripada umur mereka itu ahli syurga, maka anak 33 tahun atas qadar kejadian Adam, bapa segala manusia. Besar kita besar Nabi Adam 7 hasta. Umur kita semua sebaya 33 tahun. Ustaz kalau mati umur 12 pun 33 juga. Kalau mati umur 50 33 juga. Kalau mati umur 80 33 juga. Untung mati tu muda balik. Mati muda tua balik. Dia semua sebaya, tak tua tak muda dah. Dan jika engkau tanya janggut tak ada. Janggut yang dia benar Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi Nabi Harun pada kena tarik Nabi besar, dia tak ingat. Tuhan tarik Nabi, berapa orang Nabi je tu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ada? Sebab Sayyidina Abu Bakar minta Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar pernah berdoa, minta kepada Rasulullah doakan apa yang Rasulullah ada, dia ada. Dia nak apa yang Rasulullah dapat, dia nak dapat juga. Jadi Rasulullah ada janggut, dia janggut. Seorang sahabat dia janggut, lain semua tak ada janggut, belia semua. Dan jika engkau tanya daripada nyanyi mereka itu, dia orang menyanyi tak? Maka mengulit isteri mereka itu daripada bidadari dengan menyanyi akan suaminya. Masya Allah. Nyanyi, ada nyanyi dalam tu dengan bidadari. Dan yang terlebih utama daripadanya, lebih sedap daripada nyanyi itu, mendengar khitab Tuhan sekalian alam. Bila Allah mula berkata-kata, semua orang dengar, tu sedap. Dan jika kau tanya daripada kenderaan mereka itu, ada kenderaan tak? Dalam syurga ni ada tak naik kenderaan? Ke naik jalan kaki? Yang ia tunggangkan pergi ziarah keluarganya dan sahabat-sahabatnya dalam syurga naik apa? Maka kuda yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada barang yang dikendaknya. Kuda tapi tak macam kuda dunia ni. Kuda yang macam mana Allah kendak, rupa macam mana tak tahu. Maka terbanglah kuda itu pada tempat yang dikendaknya di dalam beberapa syurga. Dan jika kau tanya pula pakaian mereka itu pakai apa, dan gelang mereka itu macam mana, maka beberapa emas dan perak, luk-luk di atas kepalanya, seperti memakai mahkota. Semua orang macam pakai mahkota kat atas kepala. Dan macam king. Apa nak rebut dunia ni? Sana semua jadi raja. Dan jika kau tanya pula daripada anak-anak yang jadi khadam mereka itu, maka iaitu wildanum mukhalladu yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum ra'aita macam mana ayat tu? Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu' idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Bila kau tengok anak-anak wildanum mukhalladun ni, budak-budak mati kecil ni yang jadi pelayan syurga ni, kau akan sangka mereka itu hasibtahum lu'lu'an manthura. Makna lu'lu' ni mutiara yang bercahaya. Cantiknya budak ni. Terbang sana, terbang sini, bawa makanan sini, bawa makanan sini, sibuk dah betul. Cantik, comel-comel, muka bercahaya. Lu'lu'an manthura. Hasibtahum, kau sangka itu permata. Tengok dekat, budak. Tengok dia jauh, macam permata terbang, macam mutiara. Bila tengok dekat, budak. Itu maksud dia. Wildanum mukhalladun, budak yang dikekalkan. Maka adalah rupanya seperti lu'lu' ni, yang maknun, yakni tersimpan dalam sodaf. Mana mutiara, lu'lu' ni mutiara yang dalam sodaf. Sodaf tu dia punya tiram dia tu. Bila dia buka tu menyala. Dan jika kau tanya daripada pengantin anak daranya, pengantin anak dara ni macam mana rupa? Banyak anak dara. Maka bahawa segitu perempuan-perempuan yang buntar susunya, lagi bersama umurnya. Masya Allah. Atraba tu makna sebaya. Umur dia sebaya semua. Umur hurul ain ni, bila dari dia sebaya. Badan solid. Ada tu masa dia kalau cerita buat syurga ni, budak pondok semua macam tu, tak sedar air liur keluar. Punya sedap dengar, tak perasan. Pandai cerita. Sini tak boleh. Ralik ni next episode.
yang berlaku pada segala anggotanya air muda. Yakni apa maksud itu? Yakni rupa mudanya nyata pada segala anggotanya. Itu bahasa sopan lah tu. Sopan habis dah tu. Faham lah kan? Rupa bentuk dia tu kan. Dia tak ada yang 30, 50, 60, tak ada. Semua slimnya. 20, 15, 20. Semua sama. Bidadari tu. Cantik ya amat. Maka pipinya seumpama bunga mawar. Faham tu? Uish. Seumpama bunga mawar. Putih merah-merah. Putih merah-merah. Cantik pipi dia tu. Dan buah tufah, buah apple, pipi dia tu. Dan susunya seumpama buah delima. Dan giginya seperti luk-luk yang dikarang. Allah, gigi tu bila senyum tu. Sampai dalam satu riwayat tu, nak kita Duratun Nasihin ni. Bila penduduk syurga mula masuk dalam syurga tu, nampak cahaya berkilau. Diingat Tuhan. Cahaya, semua sujud. Lepas tu mereka tanya, kau sujud apa ni? Tu nampak cahaya terang. Itu baru Hurul Ain tersenyum. Dia senyum tu berkilau sampai orang ahli syurga yang mula-mula masuk ni tersilau. Dia ingat apa tu? Terus sujud. Bangun gelak dia malaikat. Bangun. Bukan Tuhan dah. Itu baru itu bidadari senyum kat kau. Allah. Dan bila keluar ia, maka berlarilah matahari itu di dalam keelokannya. Ni semua kata-kata majas. Dan bila tersenyum, terang seperti kilat keluar daripada giginya. Allah. Faham tak? Bila senyum tu, bersinar. Teringat iklan Colgate yang perempuan dia senyum telanggar tiang. Ini. Dan bila ia berkhabar akan suami, bila dia sembang dengan suami dia, maka apa pada sangka kamu? Bila dia sembang bercerita dengan suami dia, maka apa pada sangka kamu dengan cerita orang yang amat kasih dan dilihatkan lemak betisnya di luar kulit. Nanti dulu Jadi bila dia bersembang tu dengan suami dia tu, lembutnya macam orang cerita dengan romantis. Kalah cerita Hindustan. Sembang lembut, sembang sejuk hati suami dia tu. Allah. Tak ada tengking-tengking, tak ada. Apa dia bang? Tak ada. Senyap, lembut ya. Ada orang dulu, Tok Guru Haji Ahmad air panas dulu, Tok Haji Ahmad ngaji hikam ajar. Ada orang tanya dia, Tuan, saya nak kahwin lah. Siapa kau nak kahwin? Kau nak yang macam mana? Nak yang cantik, putih kulit dia, rambut hitam panjang, suara lembut ya, badan taat dengan suami. Ada tak tahu? Ada kat dalam syurga. Ada. Kau kena mati dulu masuk syurga tu. Wanita solehah ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu salihah kaghrabil a'sam. Mencari wanita solehah yang tak ada kurang langsung, baik betul, seperti mencari gagak berwarna putih. Mencari gagak warna putih ada. Maksud dia apa? Jangan mimpilah, susah nak cari. Kerana mereka itu dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Maknanya janganlah salah sikit terus nak cerai. Jangan. Kerana sifat perempuan seperti itu. Hebat macam mana pun tak boleh nak lawan macam bidadari syurga. Kalau nak juga, bak kata Tok Guru, masuk syurga. Baru jumpa. Tak maaf ini. Dan dilihatkan lemak dalam betis itu di luar kulitnya dan daging. Faham tu? Maknanya dia punya kulit ini punya cantik dan punyalah sampai nampak urat tu, bila dia tekan tu nampak
nampak lemak, nampak daging tu. Dan tiada menutup akan dia oleh kulitnya, faham? Sebab terlalu jernih kulit dia tu, sampai macam saya akan nampak dalam. Bukanlah nampak jantung sebab tu tak, jernih sangat kulit dia tu, kulit perempuan tu. Detail buat cerita dia. Dia kata apa lagi? Tiada menutup dan tulangnya, dan tiada pula pakaiannya. Punya faham kan? Tengok pakaian tu, dia 70 lapis pakaian tu, tapi dia macam kain chiffon, dia nipis sangat. Dulu saya dengar ahli syurga memakai sekurang-kurangnya 70 helai. Ya Allah, kita kalau pakai 70 helai tak bernafas lah. Nipis pakaian syurga tu. Dah lah 70 helai, tembus lagi nampak. Itu. Dan lagi kata apa dia? Tiada pula pakai, dan jikalau menelik kepada dunia, dan jikalau menelik kepada dunia yang amat kelam, kalau malam ni gelap contohnya, dia tengok dekat dalam dunia ni, nescaya terang terlebih daripada matahari. Muka dia punya cahaya tu, kita ingat matahari, cantiknya muka dia tu. Dan nescaya penuh dunia ni bau harum baunya, seorang bidadari tu. Dan nescaya mengucap segala lidah makhluk tahlil, takbir dan tasbih. Kalau nampak dia tu makhluk ni, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Dan nescaya berhias dah pada segala tepi langit sekaliannya. Dan nescaya tiada dapat pejam tiap-tiap mata. Kalau nampak bidadari semua mata terbeliak tu. Dan nescaya padam segala cahaya pada matahari, punya cantik matahari itu padam, dan cahaya bulan pun padam, seperti hilang cahaya bintang tak kala nyata matahari. Bila matahari keluar, bintang tak nampak. Bila bidadari keluar, matahari pula tak nampak, bulan pula tak nampak. Tu punya cantik. Sikit lagi. Tak putih ni. Dan kain tudung kepalanya terlebih baik daripada dunia. Masya Allah, dia ada kain tudung. Ada kain tudung kepala dia tu, terlebih baik daripada dunia, tak pernah nampak itu. Dan barang di dalamnya, dan tiada bertambah tuanya itu sebab panjang masa. Umur dia macam tu, bertahun-tahun, beribu tahun, tak pernah tu. Dan lalu tahun, tetapi tahun berlalu dia macam tu je, tetapi tiada lalu tahun melainkan bertambah parasnya. Maknanya tambah cantik, tambah tahun tambah cantik, tambah tahun tambah cantik. Dan elok dan suci ia daripada bunting, tak ada mengandung, dan beranak tak beranak, dan haid tak ada haid, dan nifas tak ada nifas. Tak beranak, tak ada bunting, tak beranak, tak mengandung, tak ada haid, tak ada nifas. Dan suci pula azwajum mutahharah, termasuk azwajum mutahharah. Dan suci pula ia daripada ingus. Ingus tak ada, air liur tak ada, dahak tak ada, tak ada. Kencing pun tak ada, berak tak ada, dan segala yang luat-luat, yang keji-keji, cemar-cemar, tak payah nak pakai pewangi ketiak, semua tak ada. Tiada binasa mudanya, muda saja. Dan tiada buruk kainnya, dan tiada cemburu. Tiada cemburu, baik perhubungannya, pendek pandangannya atas suami. Dia nampak suami dia, dia tak tengok dia dah. Kalau suami dia, kena tengok suami dia tengok muka suami dia je. Maka tiada gemar pada seorang yang lain. Masya Allah, ni dia tak ada kain tiga, tak ada. Bidadari dia tak ada, tengok handsome lah sana, tinggal kita tak ada. Kita lah orang paling handsome kat dia, kita lah paling elok, kita lah raja, kita lah segala-galanya. Allah, idaman setiap lelaki. Maka tiada gemar pada seorang yang lain daripada suaminya. Dia suka kat suami dia je. Maka suami pun itu seoranglah, sehingga citanya dan sukanya. Jika menyuruh akan dia mengikut ia akan suruhannya. Ambil air, ambil. Pergi sana, taat. Dan jika memandang akan dia, nescaya menyuka ia akan pandangnya. Allah, kalau tengok muka dia, teringin sadu. Dan jika gaib dia, nescaya memelihara ia akan dirinya. Kalau kita pergi, dia duduk dah kemah, tak pergi mana. Kita balik, dia sambut. Maka adalah suaminya itu sertanya sehingga citanya. Itulah buah hati dia. Dan tiada menyentuh akan dia, tak pernah disentuh akan dia, insun qablahum wala jan. Manusia tak pernah sentuh, jin tak pernah sentuh. Itulah manusia tu, anak dara. Tiap-tiap dipandangnya kepada suaminya, memenuh hati suaminya kesukaan. Bila keluar maka penuh mahligai. Dan ghuruf tu maknanya bilik-biliknya
nur. Dan jika kau tanya daripada umurnya, maka adalah ia satu rupa yang sama-sama daripada pertengahan tahun mudanya. Jika kau tanya daripada eloknya, maka adalah engkau lihat matahari dan bulan. Dan jika kau tanya daripada anak matanya, maka apa yang terlebih elok hitam daripada jernih putih yang sangat jilah. Jilah tu makna terang, ya, mata dia tu tak ada kuning, hijau, tak ada, biru, tak, hitam. Luar dia putih, mata dia hitam betul, cantik. Dan jika engkau tanya daripada warnanya, maka seperti yakut dan marjan. Dan jika kau tanya daripada kejadiannya, maka iaitu khairatu hisan. Dan jika kau tanya daripada tertawa-tawanya pada muka suaminya, telah teranglah syurga daripada cahaya tuturannya. Maknanya dia kalau dia gelak kat suami dia tu, jangan kau tanya daripada tertawanya pada muka suaminya, telah teranglah syurga. Bila dia senyum, dia gelak, syurga terang. Tu dia, daripada cahaya tuturannya. Dan bila berpindah daripada satu mahligai pada satu mahligai, kamu seperti berpindah matahari bersatu cakrawala kepada satu cakrawala. Tu dia. Dan jika hadir ia akan suaminya, maka apakah terlebih elok demikian hadir itu. Dia datang duduk sopan je, picit-picit, tu. Dan jika dipeluknya akan dia, maka apa yang terlebih lazat demikian peluk. Dan jika menyanyi, maka apa lebih lazat bagi telinganya mendengar nyanyiannya. Dan jika engkau kucup akan dia, maka tiada adalah terlebih berahi kepadanya daripada demikian kucup itu. Intaha. Dia stop kat situ je, kita sambung dah. Dia stop tansium je. Dan demikian lagi, wallahu a'lam. Masya Allah. Itulah detail kitab ni cerita. Tak tidur malam, ada seorang ulama, dia mimpi jumpa dengan, masyhur cerita kat pondok, tak ingat nama ulama dah. Dia mimpi jumpa bidadari. Seronok. Besok pagi dia bangun, tengok muka bini, muntah dia. Dan bini tu punya jauh beza, paling lawa dah tu. Itulah bandingannya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merezekikanlah kita semua ni yang ada ni masuk dalam syurga, mendapat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan itu. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan? Sekadar apa? Adakah? Dia macam ni. Maksud dia? 33 betul kadar jadikan Nabi Adam. Dia tulis kat mana? Ayat dia cari tadi. Jawapannya? Atas kadar kejadian Adam tu maknanya saiz kita tu. Umur 33 tahun, saiz kita macam Nabi Adam umur 33. Saiz badan, tubuh. Bukan macam ni, dia 7 hasta tu. Penduduk syurga semua, bukan kita je, ahli neraka begitu juga. Semua kita ni, kita akan hidup balik daripada selepas tiupan sangkakala tu. Saiz badan kita tak macam ni, besar. Seperti umur 33 tahun Nabi Adam. Kadar, tu makna kadar itu. Macam mana umur 33 Nabi Adam tu, kadar itu. Lain soalan? Bayang-bayang orang. Bayang-bayang. Zillum mamdud. Allah Allah. Bayang ni baru ada bila ada matahari. Matahari tak ada, bayang tak ada. Tapi hebatnya di dalam syurga ni, matahari tak ada, bayang ada. Bayang ada. Surah apa tu? Kafi. Zillum mamdud. Bayang yang dipanjangkan. Sebab bayang ni nikmat. Bayang nikmat. Jadi walaupun matahari tak ada, pokok semua ada bayang.
Ada bayang. Arash ada bayang. Ada bayang. Matahari tak ada, bayang ada. Apa soalan ni? Aha. Wajah siapa? Wajah Arash. Ada wajah? Di sebalik Arash tu ada wajah pemuda. Pemuda yang mana? Di sebalik Arash tu ada wajah pemuda. Apa hikmahnya Allah buat macam tu? Ini saya cerita baru di sebalik ada perkara-perkara yang ada di dalam alam akhirat ni. Ada banyak benda yang Allah jadikan benda yang tak ada rupa, tapi jadi ada rupa. Apakah rupa tu? Rupa hakiki ataupun rupa yang abstrak? Apa maksud dia tu? Kebanyakan ulama' menyatakan rupa tu rupa betul lah. Macam kita kata amal ni besok ada rupa cantik, ada rupa hodoh. Rupa amal macam mana? Saya mengajar ni, pahala amal saya ni, amal saya ni, amalan saya ni jadi rupa cantik. Kita kalau fikir macam mana jadi tu? Ini yang katakan dalam akhirat itu banyak benda-benda yang sepatutnya tak boleh jadi kat dunia ni, tak mustahil kat akhirat, dia jadi rupa. Contoh kan, titian siratul mustaqim. Kat dunia ada siratul mustaqim? Ada. Siapa tak ada pula? Malah titian siratul mustaqim di dunia inilah menentukan macam mana rupa titian sirat yang akan kita jumpa besok. Misalnya kalau kita ni menjaga jalan yang lurus, iaitu ikut jalan anbiya, syuhada, siddiqin, maka di akhirat besok titian sirat itu dijelmakan mengikut apa yang kita amal kat dunia ni. Sama je. Kemudian Arash. Arash itu lambang kekuasaan Allah, lambang keperkasaan Allah. Maka dibayangkanlah Arash itu dalam bayangan pemuda. Kerana pemuda ni melambangkan kekuatan, melambangkan keperkasaan. Kalau tak ada pula bila tengok Arash nampak muka orang tua. Tak kena. Tengok Arash nampak sebalik dia tu bayangan seorang muda. Maksudnya apa yang dilihat di Arash itu kekuasaan Tuhan. Bukan makna orang muda tu Tuhan pula. Tak. Bukan macam tu. Ya? Macam maut. Maut di akhirat besok dirupakan seperti kibas, lalu disembelih. Okay, riwayat tu. Jadi banyak benda-benda yang Allah jenamakan dalam bentuk rupa, bentuk konkret, bentuk yang kita nampak. Macam buah-buahan syurga. Buah-buahan syurga tu seperti mana dalam surah Al-Baqarah kata wa utubiha mutasyabiha. Bila orang ahli syurga ni nampak buah, macam pernah tengok dah buah ni, macam pernah tengok dah, samalah buah macam kat dunia. Bukan makna pisang macam pisang tadi, tak. Apa yang disaksikan oleh ahli syurga tu, amal dalam dunia ni dibentuk jadi macam buah. Amal kat dunia ni, sedekah dia, puasa dia nampak macam rupa tu. Itulah juga orang muda yang di balik Arash tadi tu, melambangkan kekuasaan tadi, melambangkan keperkasaan itu. Wallahu alam. Itulah hikmah dekat situ. Lain soalan tadi? Ya. Jadi masalah syurga ni memang khilaf ulama. Sebenarnya syurga ni ada berapa?
Masalah neraka, ulama kebanyakan jumhur kata memang ada 7 lapis neraka. Neraka dia memang 7 lapis. Sebab dia macam botol ni, dia ke bawah. Sakor, terus ni, neraka wil, turun sampai neraka jahanam. Itu neraka. Syurga tak macam tu. Syurga ni khilaf ulama, beberapa khilaf. Adakah syurga ni 8 buah, 8 syurga tu, ataupun syurga ni 8 pintunya? Kalau kita tengok dalam hadis yang banyakkan hadis, terutama hadis tentang orang yang membaca doa lepas wuduk. Siapa yang baca doa lepas wuduk tu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minat tatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, futihat lahu abwabas sama, abwabal jannah, dibuka akan baginya pintu-pintu syurga, dan dia boleh masuk di mana-mana pintu yang dia nak. Jadi sebagian ulama menyatakan syurga ni satu, pintu dia banyak. Pintu dia banyak, ada pintu Jalal, ada pintu Firdaus, ada pintu ni, kedudukan itu. Tapi yang bukan pula pintu dia channel sederet, itu tak ada. Yang paling atas sekali Firdaus, lepas tu baru yang lain-lain tu. Yang kedua, kaul yang kedua kata syurga ni ada dua. Ada dua, jannatan, ada ayat Quran tu. Jannatan, dua syurga. Ada pula yang kata 4. Dia berkhilaf tu. Dia tak sepakat kata syurga ni 8. Pintu 8 mungkin, tapi berapa jumlah tu memang banyak khilaf ulama tu. Antara yang paling kuat tu 2. Ada yang kata 4. 8 tu sebenarnya tak kuat, cuma 8 pintu. Macam tu syurga tu. Sebab tu kalau kata syurga Firdaus, besar mana syurga Firdaus tu? Wallahu alam. Salah seorang pun dah besar langit bumi, besar mana tu? Tu kata ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at, tak boleh nak bayang, tak boleh nak digambarkan macam mana, tapi wajib diimani. Wallahu a'lam. Lain? Ya. InsyaAllah nanti kita siapa? Satu je. Ya. Kekal di situ. Kalau seorang tu masuk syurga tu mengikut tingkatan amalnya dan rahmatnya Allah. Amal tu jadi dia punya syaratnya. Tapi masuk syurga tu dengan rahmat dia, mana kita nak masuk. Tapi ada dalam satu pembahasan tu tentang ada tak ahli syurga ni menyesal besok? Masyhur cerita tu. Ada satu. Apabila dia lihat sahabat dia tu masuk di syurga yang di atas, sebab terlebih satu subhanallah, menyesal sudah. Kalau aku tahu dah kat dunia tu banyak aku baca subhanallah, dapat satu lagi dah layak masuk ke atas. Itu saja. Maknanya kalau kita faham daripada kisah-kisah itu, memang masing-masing itu ditempatkan pada tempat kadar amal masing-masing. Adil lah. Takkan kita orang yang berjuang teruk duduk ke atas, tiba-tiba yang third class ni boleh masuk first class. Tak boleh lah, duduk bawah. Kecuali dengan rahmat Allah, wallahu alam. Tapi standard prosedur dia macam tu lah. Adapun dengan rahmat Allah tu luas. Sebab soalan ni sahabat Nabi pernah tanya. Pada sahabat, satu hari Anas bin Malik meriwayatkan, pada sahabat Nabi ketika tengah duduk-duduk, datang satu orang tanya, ya Rasulullah, ma'indi thawmun kathir, aku ni tak banyak puasa, wa ma'indi kathratus salah, aku pun tak banyak sembahyang, walakini uhibbuka, tapi aku ni sayang sangat kat engkau. Maka Rasulullah kata, al-mar'u ma'aman ahabba, orang itu bersama dengan orang yang dia kasih. Sahabat Nabi menangis, kata Anas bin Malik, aku tak pernah tengok sahabat menangis banyak tu, melainkan ketika Rasulullah wafat.
Menangis apa tu? Menangis kegembiraan. Menangis kegembiraan. Kerana sahabat tahu, kalau nak ikut amal mereka, nak masuk syurga Firdaus, duduk dengan Rasulullah, tak dapat. Memang tak dapat. Tapi Rasulullah bagi satu jalan keluar. Macam mana nak duduk dengan Nabi dalam syurga Firdaus? Macam mana cara dia? Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia sayang. Walaupun dia tak banyak semayang, walaupun dia tak banyak, tapi dia kasih betul dengan Nabi. Selawat tak pernah tinggal. Ada harapan naik syurga Firdaus. Tu saya kata, ya, dalam sana tu memanglah ikut kadar amal, tapi kadang-kadang ikut kadar kasih. Dia tak macam dunia ni. Dia ada juga penentuan itu menuntut tengok pada sedalam mana kasih kita pada Nabi SAW. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabil ilmi qulubana wasta'min asrarana washghal bi i'tibari afkarana wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim.